5 pendakwah agamawan paling terkenal yang kantoi bernafsu binatang. Nombor 5, Numan Alihan. Kita mulakan dengan kisah paling ringan dalam senarai ini. Pasti ramai masyarakat Muslim seluruh dunia sayu apabila mengetahui skandal berkaitan dengan Numan Alihan. Numan merupakan seorang pendakwah terkenal yang dinamakan antara individu Muslim paling berpengaruh di dunia. Akhirnya, reputasi beliau yang terbina musnah akibat gejolak nafsu kuda Numan sendiri. Nama beliau mula dikenali sebagai pengasas kepada Bayyinah Institute. Video terbitan mereka kerap kali viral melalui perkongsian netizen di media sosial. Numan juga popular kerana penerangannya yang cukup mudah difahami, tidak melerik dan padat, khasnya melibatkan topik hubungan lelaki dan wanita serta alam perkahwinan. Bagaimanapun, kegiatan sulit Numan mula terbongkar selepas pendedahan dilakukan oleh Omar M. Muzaffar. Omar merupakan seorang pensyarah di Loyola University di Chicago. Omar mendedahkan sendiri pengakuan Numan yang mengaku kerap kali menghubungi beberapa kenalan wanita yang cuba digoda dengan taktik jijiknya. Numan pada mulanya menafikan dakwaan yang dikeluarkan tersebut, tetapi akhirnya mengalah. Dia menyifatkan dirinya tertekan kerana berhadapan dengan masalah rumah tangga. Numan cuba menarik minat wanita untuk dijadikan pengganti isterinya atas niat yang baik. Skandalnya mula didedahkan selepas seorang wanita memuat naik bukti-bukti yang diterimanya sendiri. Ianya memaparkan Numan dalam keadaan yang agak memalukan berbanding statusnya sebagai seorang pendakwah. Dia sendiri berkongsikan gambar-gambar kurang enak untuk pandangan bukan mahram diselangi mesej-mesej kiriman yang berbau seksual. Pendedahan-pendedahan seterusnya mula mendedahkan apa yang sering dilakukan Numan yang gemar menggunakan kedudukannya untuk menggoda wanita serta taktik menipu wanita yang disasarkan dengan alasan yang sama, iaitu dia dalam proses perceraian dengan isteri. Numan mengaku akan kelemahannya itu. Dia sudah terbabas jauh dari nasihat-nasihat yang sering diungkapkannya sendiri. Dia kini kembali aktif bersama Bayyinah Institute dan menjalankan kerja dakwah serta banyak belajar dari kesilapannya. Namun, reputasinya yang telah tercalar nyata akan terus membelenggu kerja-kerja dakwahnya. Nombor 4, Adnan Oktar. Pendakwah dari Turki iaitu Adnan Oktar atau nama penanya Harun Yahya merupakan individu yang cukup terkenal. Oktar mempunyai gerakan dakwah sendiri yang dinamakan Bilim Arastirma Vakfi (BAV) yang aktif di Turki. Menggunakan hujah berasaskan bidang saintifik, Oktar menggabungkan kedua-dua elemen agama dan sains, khasnya kajian evolusi, untuk membentuk cabang ilmu yang mencabar pandangan-pandangan klasik Islam. Pergerakannya walaupun dianggap mirip sebuah kultus, ianya sukar dibendung ekoran kemampuannya menjalankan gerakan dakwah menerusi saluran televisyen kelolaannya sendiri serta terbitan buku yang diedar ke serata dunia. Oktar juga gagal disabitkan kesalahan walaupun beberapa kali berdepan dakwaan menjalankan ajaran sesat. Ini membolehkan dirinya dibebaskan. Sehinggalah siasatan lebih mendalam dijalankan dan menemui bukti untuk Oktar disabitkan kesalahan melakukan jenayah seksual ke atas individu bawah umur. Dia juga dituduh melakukan jenayah seksual kepada wanita. Selain itu, dia didakwa dalam tuduhan penipuan dan juga tuduhan rasuah. Oktar dihukum penjara oleh Mahkamah Turki selama 1075 tahun. Dua pegawai kanannya yang bersubahat sama turut dihukum penjara selama 211 tahun dan 186 tahun. Antara kesalahan yang disenaraikan dalam sebutan mahkamah adalah tindakan Oktar merogol beberapa orang wanita ketika mereka masih di bawah umur. Dia juga memaksa wanita yang telah disetubuhinya memakan pil perancang untuk mengelakkan wanita tersebut mengandung bagi melindungi kegiatannya. Nombor 3, Tariq Ramadan. Mempunyai susur galur keturunan yang baik di kalangan masyarakat Islam, apa yang dilakukan oleh Tariq Ramadan sangat sukar dipercayai. Dia merupakan cucu kepada Hasan al-Banna, iaitu pengasas gerakan Ikhwanul Muslimin.
seorang ahli akademik yang terkenal reputasinya dalam bidang pengajian agama. Tariq mula giat menjalankan aktiviti dakwah bersama gerakan Movement of Swiss Muslim sehinggalah dia berdepan dengan tuduhan rogol pada tahun 2017 yang melibatkan 2 orang wanita. Laporan berkenaan 2 kes itu yang dikatakan berlaku pada tahun 2009 dan 2012 telah menyebabkan pihak berkuasa Perancis mula menjalankan siasatan terhadap Tariq. Ekoran pendedahan itu, beberapa orang lagi wanita yang berbeza mula tampil melakukan dakwaan hampir serupa yang turut melibatkan dakwaan Tariq telah terlibat dalam kes pencabulan wanita bawah umur. Tariq ditahan polis Perancis pada bulan Januari 2018 dan ini mengakibatkan kempen untuk membebaskannya disertai ramai ahli akademik terkenal dunia. Mereka memulakan kempen ini atas alasan penangkapan Tariq berlaku secara tidak sah. Malangnya, beberapa bukti yang dikemukakan selepas itu memaksa Tariq mengaku dia memang menjalinkan hubungan dengan mangsa. Namun, semuanya berlaku secara suka sama suka dan mendapat persetujuan wanita yang terlibat. Tariq mengaku tidak bersalah atas semua tuduhan yang dibacakan. Tariq Ramadan kini dibebaskan dengan ikat jamin dan sedang berhadapan dengan 5 tuduhan rogol. Tariq kini aktif menerbitkan lagu yang mengkritik sistem pentadbiran di Eropah serta kekal menjalankan kerja dakwah dalam media sosial. Nombor 2, Ravi Zacharias. Di antara semua kes berprofil tinggi yang disenaraikan di sini, nama Ravi Zacharias mungkin yang paling masyhur antara semuanya di kalangan penganut Kristian. Mendiang telah pun meninggal dunia pada 19 Mei 2020, tetapi siasatan terhadap salah laku seksualnya sepanjang dia berkhidmat sebagai seorang pendakwah baru sahaja dilaporkan pada bulan Februari 2021. Menubuhkan Ravi Zacharias International Ministry (RZIM), Ravi giat menjalankan aktiviti dakwah Kristian sebelum berdepan dengan dakwaan pertama. Ianya dilaporkan pada tahun 2017 selepas Ravi didapati cuba menggoda isteri orang untuk mendapatkan gambar bogel wanita tersebut. Ravi bagaimanapun menafikan semua dakwaan itu. Bagaimanapun, beberapa dakwaan serupa mula kedengaran melibatkan wanita-wanita berbeza, khasnya pekerja-pekerja spa yang dimiliki Ravi. Hasil penyiasatan dalaman oleh RZIM sendiri telah mendapati wujudnya bukti yang mensabitkan semua dakwaan ke atasnya. Ravi dilaporkan bukan sahaja gemar menggunakan kedudukannya untuk cuba menggoda wanita, bahkan turut gemar memujuk para wanita untuk menghantar gambar dalam keadaan yang menggairahkan. Salah seorang mangsanya termasuklah seorang rakyat Malaysia yang berjaya dipujuk untuk menghantar video dan gambar tanpa surat benang pada tubuh. Selepas lebih 4 bulan, Ravi berusaha untuk mendapatkannya. Selain kesalahan seksual, Ravi juga didapati kerap menyeleweng duit pergerakan hasil sumbangan orang ramai untuk tujuan peribadi seperti membayar penginapan serta membelikan hadiah untuk wanita yang dijadikan sasarannya. Ravi bernasib baik tidak perlu berhadapan dengan persepsi orang ramai kerana dia meninggal dunia akibat kanser tulang belakang pada usia 74 tahun. Nombor 1, Oliver O'Grady. Nama agamawan ini asing di kalangan masyarakat kita, tetapi jenayah yang dilakukannya melayakkan dia duduk di tempat pertama dalam senarai ini kerana dia yang paling teruk. Seorang padri gereja Katolik yang dihormati, O'Grady mula berkhidmat sebagai padri di California sejak tahun 1971 dan mula menjalankan aktiviti memperkosa bayi dan kanak-kanak sejak tahun 1976. Malangnya, hanya dalam tahun 1993 kegiatannya terbongkar. Apa yang sangat menyedihkan apabila pihak gereja di mana dia berkhidmat turut melindungi kegiatannya walaupun telah menjalankan siasatan terhadap perangai aneh O'Grady. Selepas didapati bersalah merogol dan memperkosa 2 orang adik-beradik sejak 2 kanak-kanak itu berusia 3 tahun sehinggalah mereka mencecah umur 13 tahun, O'Grady dihukum penjara selama 14 tahun. Namun, dia dibebaskan selepas 7 tahun dalam penjara dengan jaminan parol. O'Grady mula hidup berpindah randah dan kembali semula ke tanah airnya di Dublin Island sebelum cuba hidup di Perancis dan Belanda dengan menggunakan identiti berbeza. Dia kemudiannya ditangkap sekali lagi selepas didapati menyimpan pornografi melibatkan individu bawah umur sebanyak lebih 280,000 keping gambar yang disimpan dalam hard disk dan juga USB stick. Atas kesalahan ini,
dia dipenjarakan selama 3 tahun. Selepas dibebaskan, O'Grady kembali semula ke Ireland namun terpaksa melarikan diri ke Portugal apabila hidupnya mula menjadi tumpuan. Tabiat lamanya berulang kembali apabila sekali lagi dia ditahan oleh penguasa Portugal atas dakwaan menyimpan pornografi kanak-kanak, tetapi dihantar pulang ke Ireland untuk dibicarakan. Atas kesalahannya itu, dia dihukum penjara selama 22 bulan bermula Oktober 2020 dan dibebaskan sekali lagi pada bulan Mei 2021. Setakat apa yang diketahui dari pendedahan O'Grady sendiri, sudah lebih 25 orang individu bawah umur menjadi mangsanya, tetapi majoritinya gagal dibicarakan di mahkamah bagi memberi keadilan kepada mangsa.